Kerajaan Pahang sambut baik pembukaan Genting Highlands dan Pulau Tioman yang diumumkan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Yang Berhormat Datuk Seri Haja Nancy Shukri di Parlimen semalam. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang merangkap Ahli Dewan Negeri Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, hal berkenaan telah lama dinanti-nanti pemain industri yang tidak dapat kebenaran beroperasi akibat COVID-19. Pihaknya juga mencadangkan agar tempat-tempat seperti Bukit Fraser, Cameron Highlands, Kuala Gandah, Taman Negeri dan Taman Negara juga dibuka kerana tempat-tempat ini telah pun mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh MKN iaitu mencapai imuniti kelompok. Lebih 90% penduduk yang menetap di situ telah mendapat vaksin, jadi pihaknya berharap Menteri Pelancongan dapat memberi pertimbangan sehabis baik kerana negeri Pahang ini besar dan banyak produk pelancongannya. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar turut berharap agar tempoh yang ada untuk beroperasi sementara musim tengkujuh tiba dimanfaat sebaik mungkin oleh penduduk dan pemain industri di Pulau Tioman. Pihaknya berharap dalam masa 2 bulan ini, pihak pemain industri dapat mematuhi dan mengikuti segala SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Keprihatinan kerajaan menerusi pemberian pelbagai bantuan terutama bantuan prihatin Pahang BPP yang disediakan khusus ketika situasi pandemik COVID-19 ketika ini. Seorang penerima BPP, Puan Aini Ibrahim yang bekerja sebagai tukang masak di Sekolah Menengah Agama SMA Dong Raup mengakui bahawa kehidupan sangat terjejas sejak pandemik COVID-19 melanda. Akibat hilang punca pendapatan, dia kini mengusahakan kebun bagi menampung kehidupan dia dan keluarga. Justru pemberian bantuan oleh pihak Kerajaan Pahang benar-benar melegakan golongan yang terjejas pendapatan akibat kehilangan pekerjaan. Dengan bantuan ni bolehlah meringankan beban kan sebersikit. Alhamdulillah lah kerajaan nak bagi kan. Alhamdulillah syukur sangat. Sebab kita pun masa PKP ni memang banyaklah terjejas. Bukan sikit, memang banyak. Sementara itu, seorang pelajar CJ Pelajaran Malaysia SPM 2020, Nur Syafizah Sarifi, sangat berbangga dan gembira apabila segala usahanya dalam SPM akhirnya membuahkan hasil dengan pencapaian 8A sekaligus dapat membanggakan ibu bapa serta memberi manfaat buat dirinya sendiri. Dia yang merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Agama SMA Al-Fatah Batu Talam Raup kini menduduki sijil tinggi agama Malaysia di Mahat Sultan Ahmad Shah, Jengka. Manakala seorang imam masjid Kampung Jeruas, Encik Saidin Harun pula sangat bersyukur dengan keprihatinan pihak kerajaan menerusi kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang terhadap imam masjid di seluruh negeri dengan pemberian sumbangan jubah. Saya mengucapkan jual terima kasihlah kepada yang sudi memberi sumbangan-sumbangan ni semoga Allah akan beri saham pada mereka lah. Kesemua mereka telah menerima sumbangan masing-masing pada program penyampaian peruntukan khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan bantuan prihatin Pahang tahun 2021 di Masjid Sultan Abu Bakar di Raup. Pada program itu, sebanyak 74 masjid dan surau telah menerima sumbangan jubah kepada imam-imam, manakala sebanyak 23 orang menerima insentif bagi pengusaha kantin dan dewan makan bagi Sekolah Menengah Agama Negeri. Manakala seramai 8 orang penerima bantuan khas keuangan kepada penggerak masyarakat orang asli dan penyelaras pembangunan insaniah masyarakat orang asli serta seramai 6 pelajar turut menerima insentif kecemerlangan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2020. Sebuah ladang dan kilang kelapa sawit milik syarikat RMDC Sendirian Berhad di Raup Pahang antara 3 lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula hari ini sehingga 5 Oktober. Lokaliti yang terletak di Bukit Koman dalam daerah Raup itu sudah mencatatkan lebih 20 kes COVID-19 yang turut meliputi Taman Kemajuan, Taman Muhibah dan Taman Amalina Lestari. Kes indeks dikesan pada Ahad lalu apabila seorang pekerja tempatan bergejala demam dan batuk sebelum menerima rawatan namun telah mencetuskan kluster industri di Mukim Gali.
Bukit Koman yang didiami lebih 5,000 orang penduduk satu ketika dahulu pernah terkenal dengan industri pelombongan emas sebelum berubah kepada aktiviti penanaman komoditi. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri Datuk Rozi MD Saad berkata, turut dikenakan PKPD di negeri berkenaan yang berkuat kuasa sehari kemudian hingga 6 Oktober depan ialah Kampung Baru Cendrawasih, Mukim Pekan dalam daerah Pekan. Kesemua tindakan tersebut diambil setelah membuat penilaian risiko serta nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Prosedur operasi standard SOP adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini.